Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar 2 Korintius babak 1, iaitu surat Paulus yang kedua kepada jemaah di Korintius. Okey, mari kita bermula babak 1. Surat ini daripada Paulus yang dilantik sebagai rasul. Dilantik sebagai rasul Yesus Kristus menurut kehendak Allah dan daripada saudara kita Timotius. Surat ini ditujukan kepada jemaah Allah di Korintius dan kepada semua umat Allah di seluruh Akhaya. Semoga Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus mengurniakan kamu berkat dan kesejahteraan. Amin. Paulus bersyukur kepada Allah. Ayat ketiga. Marilah kita bersyukur kepada Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Bapa yang berbelas kasihan dan Dia Allah yang sentiasa menolong kita. Dia menolong kami semasa kami mengalami kesusahan, supaya dengan pertolongan yang kami terima daripada Allah, kami pun dapat menolong semua orang yang mengalami kesusahan. Penderitaan yang dialami oleh Kristus, kami alami juga. Melalui Kristus juga, kami ditolong oleh Allah. Jika kami menderita, hal itu untuk pertolongan dan penyelamatan kamu. Jika kami ditolong oleh Allah, kamu juga mendapat pertolongan sehingga kamu tabah hati dan sabar dalam menghadapi kesusahan yang seperti kami alami. Oleh itu, kami selalu yakin akan kamu. Kami tahu bahawa sebagaimana kamu mengalami penderitaan yang kami alami, kamu juga mendapat pertolongan seperti kami. Saudara-saudara aku, kami mahu kamu mengetahui kesusahan yang kami alami di wilayah Asia. Penderitaan yang kami tanggung itu sedemikian berat sehingga kami kehilangan harapan untuk hidup. Kami berasa seolah-olah sudah dijatuhi hukuman mati. Tetapi sebenarnya perkara itu berlaku supaya kami tidak bergantung kepada diri sendiri, melainkan bergantung kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Dia sudah menyelamatkan kami daripada bahaya kematian yang besar itu, dan Dia akan menyelamatkan kami. Kepada Dialah kami berharap, kerana Dia akan menyelamatkan kami lagi dengan bantuan doa kamu. Kami yakin bahawa Allah akan memberkati kami sebagai jawapan kepada doa-doa kamu untuk kami. Lalu banyak orang akan bersyukur kepada Allah kerana kami. Paulus mengubah rancangannya. Ayat 12. Kami merasa bangga kerana hati nurani kami meyakinkan kami bahawa hidup kami di dunia ini, terutama sekali hubungan kami dengan kamu,
dikuasai oleh keikhlasan dan ketulusan yang dikurniakan oleh Allah. Kamu melakukannya bukan dengan kebijaksanaan manusia, tetapi dengan kebolehan yang diberi oleh Allah. Kami menulis kepada kamu hanya tentang perkara yang kamu baca dan fahami. Aku berharap kamu akan betul-betul memahami kami kelak. Walaupun sekarang kamu kurang memahami kami, dengan demikian pada hari Tuhan Yesus datang kelak, kamu akan bangga dengan kami, seperti kami pun akan bangga dengan kamu. Aku begitu yakin akan semua itu, sehingga pada mulanya aku bercadang hendak melawat kamu, supaya kamu boleh menerima berkat 2 kali ganda. Aku bercadang hendak melawat kamu dalam perjalanan aku ke Makedonia dan juga dalam perjalanan kembali, supaya kamu dapat membantu aku meneruskan perjalanan ke Yudea. Tetapi aku mengubah rancangan aku. Adakah hal ini bererti bahawa pendirian aku tidak tetap? Semasa aku mencadangkan sesuatu, adakah aku mementingkan diri sendiri sahaja? Kerana sebentar berkata ya dan sebentar berkata tidak. Demi Allah yang dapat dipercayai, janji aku kepada kamu bukanlah ya dan tidak. Hal itu demikian kerana Yesus Kristus, Anak Allah, yang diisytiharkan kepada kamu oleh Silas, Timotius dan aku sendiri, bukanlah ya dan tidak. Sebaliknya, dia itu jawapan. Ya daripada Allah. Kerana melalui dia, iaitu Yesus, Allah sudah mengatakan ya kepada semua janjinya. Itulah sebabnya melalui Yesus Kristus, kata Amen kita ucapkan untuk memuliakan Allah. Allah sendirilah yang menjadikan kami dan kamu teguh bersatu dengan Kristus. Dia juga sudah memilih kita khas untuk dirinya sendiri. Untuk mengesahkan kita sebagai milik Allah, Allah mengurniakan kita Roh Allah di dalam hati kita. Ya, Roh Allah akan bersamping kita selama-lamanya. Roh itu jaminan bahawa Allah akan mengurniakan semua yang sudah dijanjikannya kepada kita. Amen. Allah saksi aku. Dia tahu akan isi hati aku. Sebenarnya, aku membatalkan lawatan ke Korintius kerana aku tidak mahu menyedihkan hati kamu. Kami tidak mahu memaksa kamu tentang apa yang harus kamu percayai, kerana kamu sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kami hanya bekerjasama dengan kamu, supaya kamu semakin berbahagia. Ini adalah surat Paulus yang kedua kepada jemaah di Korintius. Ya. Ada beberapa orang anggota jemaah telah menuduh Paulus dengan keras. Itulah Paulus menulis surat ini untuk menunjukkan apa yang terjadi, mengapa dia berbuat demikian. Okey,
Ini adalah babak 1 dalam surat Paulus yang kedua kepada orang-orang di Korintus. Sekian, terima kasih. Shalom.